warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ni bertemu lagi kita untuk PDPR sejarah. Kita dah sampai ke unit yang ke-10, Tun Perak Bendahara Terbilang. 7 Oktober 2021. Mari kita samalah kita baca mulakan pelajaran dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah kita dah sampai di penghujung unit yang ke-10 Bendahara Tun Perak. Cikgu harap sepanjang PDPR kita ini semua murid dah baca, mengulang kaji dan sebagainya. Duduk rumah baca buku banyak. Okey, kita teruskan muka surat yang ke tutup dulu. Ni dia. Muka surat yang ke-146, kebijaksanaan Tun Perak. Sebelum ni kita dah tahu dah. Kita dah cerita tentang apa ni, peranan Tun Perak. Kemudian sebelum tu riwayat hidup dia. Dia telah berkhidmat bersama berapa orang? 4 orang sultan. 4 orang sultan sebelum ini, iaitu Sultan Muzaffar Shah, Sultan Mansur Shah, Sultan Alauddin Riayat Shah, dan terakhir sekali beliau Tun Perak ni sempat berkhidmat dengan Sultan Mahmud Shah. Baik, oleh kerana Tun Perak ni merupakan orang penting, jadi banyaklah jasanya kepada Melaka ketika itu. Kebijaksanaan Tun Perak telah menyumbang kepada kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Maksudnya di bawah pemerintahan Pak Sultan tu, dia ni Melaka ni terkenal lah. Kebijaksanaan dapat dilihat dalam bidang pentadbiran, pertahanan, diplomatik dan pengembangan Islam dan pertahanan Kesultanan Melayu Melaka. Baik, semasa pentadbiran Tun Perak, kita lihat sini yang warna pink ni. Warna pink ni adalah jajahan ataupun berjaya mewujudkan kerjasama erat dengan Sultan, antara Sultan dengan pembesar dalam pentadbiran. Maksudnya Sultan dalam pentadbiran tu dengan pembesar tu saling memahami lah. Senang untuk bekerja dalam satu pasukan. Kerjasama ini berjaya meluaskan empayar Melaka. Jadi Melaka tu dia dapat meluaskan empayar, maksudnya dia dah dapat kuasai ni keseluruhan ni dulu. Sekarang dia tak ada dah. Melaka tinggal kecil je ni. Meliputi tanah Melayu, tanah Melayu, kepulauan pantai timur Sumatera. Sumatera ni Indonesia lah sekarang ni. Sampai sini dah. Sini. Dekat Jambi, Indagiri, Kampas, Siak, Rokan sampai Aru ni. Kemudian kepulauan Ringgai, bawah daripada Singapura ni. Singapura ni ada kepulauan ni, sini ada pulau-pulau sini. Ringgai. Jadi semua ni di bawah Empire Melaka. Dulu orang dulu bila merintah, dia nak membesarkan dia punya jajahan dia, takluk dia. Maksudnya dia boleh merintah sini. Dia jadi kuasa lah. Kuasa dia sampai sini. Walaupun di masa tu negeri kecil je. Tapi dia dah sampai semualah. Pahang, Kuala Terengganu, Berwas, semua di bawah pentadbiran dia. Dia ada di sini, dia lantiklah wakil-wakil dia untuk mentadbir kawasan-kawasan ini. Baik, kita tengok lagi pertahanan. Dari segi apa di pentadbiran, berjaya meluaskan jajahan ni. Selama 4 orang sultan tu sampai sinilah di jajahan dia. Okey, kemudian dari segi pertahanan. Pertahanan ni mempertahankan Singapura, Melaka tu. Jadi apa dibuat? Mengarahkan memasang jamung. Ni jamung nama ni. Ni macam obor tu lah. Ikat pada setiap pokok di sepanjang pantai. Jadi tentera Siam ni, kita dah tahu dah, Siam ni masih tak puas hati dengan Sultan Faris Mara dulu yang membunuh Temagi tu. Jadi dia mencari sebab untuk menakluk balik Melaka ni. Jadi dia tengok, dia pasang banyak benda ni, diingatkan tentera ni dah menunggu. Jadi dia takut. Jadi tak jadilah menyerang Melaka. Mereka menyangka ramai tentera Melaka telah bersiap sedia di sepanjang. Padahal dia letak lampu dia ni. Ni jamung ni. Okey. Jadi Presiden Siam membatalkan serangan. Okey, itu dari segi pertahanan. Itu kebijaksanaan dia. Orang tak buat pun gitu. Dia buat.
Bila dulu dia menyerang waktu malam ni orang tidur jadi senang menyerang. Jadi kalau siang ni nampak kan. Dia datang je tengok ada lampu banyak ni, mesti orang di tengah tunggu dia, dia takut, dia pun tak jadi serang. Okey, dari segi diplomatik, hubungan dengan orang luar. Tun Perak berjaya mengekal keamanan dan menjaga keselamatan Melaka dari ancaman luar. Tun Perak menulis surat ke Siam. Akhirnya, dia tulis surat kepada Raja Siam untuk menjalinkan hubungan persahabatan. Raja Siam menyambut baik hasrat tersebut. Maksudnya, lepas pada itu, dia pun bertulis surat kepada Siam. Siam pun setuju. Jadi, Siam tak adalah datang untuk menyerang Melaka dah. Tu kebijaksanaan dia. Dia buat secara diplomasi, secara tidak buat perserangan. Dan keadaan keempat, Tun Perak merupakan seorang pembesar berpegang teguh pada ajaran Islam. Tun Perak menggalakkan kedatangan ulama di Melaka. Di Melaka ni masa tu dah jadi pusat perdagangan besar dah. Orang Arab datang, orang datang. Selain berniaga, mereka juga membawa ajaran Islam ke sini. Jadi, Tun Perak ni menasihi Sultan supaya memerintah mengikut ajaran Islam. Pada masa tu ada dah undang-undang kanun Melaka tu ialah undang-undang Islam yang dilaksanakan di Melaka ketika itu. Masa tu dah ada dah undang-undang ni. Baik, seterusnya mempertahankan Kesultanan Melayu Melaka. Maksudnya sini dia ada satu peristiwa yang kalau orang biasa ni memanglah marahlah. Kebijakan Sunan Tun Perak terbukti apabila mempertahankan Kesultanan Melayu Melaka dalam peristiwa anaknya Tun Besar. Anak dia main kalau dulu ni panggil sepak raga, sepak raga. Sekarang ni main takraw lah. Jadi bila dia main sepak takraw ni, tiba-tiba Sultan Mahmud ni, Sultan Muhammad oleh Raja Muhammad, bukan Sultan Muhammad, Raja Muhammad. Raja Muhammad ni kira anak-anak pembesar lah, anak raja lah, Raja Muhammad. Raja Muhammad ni lalu jadi dia sepak ni terkenalah duster dia ni. Duster ni tengkolok ni. Ni. Jadi benda ni jatuh. Jadi benda ni jatuh, jadi dia pun marah. Dia pun marah dan dia pun bunuh. Dia maksudnya dibunuh oleh ni Raja Mahmud ni. Raja Mahmud ni mungkin anak sultan lah ketika itu ataupun kerabat sultan lah. Dia bunuh. Jadi Tun Perak ni walaupun anak dia bunuh oleh kerana dia taat kepada sultan, dia pun meminta supaya apa dia? Melarang pengikutnya menuntut bela. Sebaliknya meminta mereka supaya setia kepada Sultan Melaka. Dia tak bagi. Walaupun anak dia kena bunuh, dia pun rela dan dia minta supaya orang ni taat kepada Sultan Melaka ketika itu. Raja Muhammad ni anak-anak Sultan lah mungkin. Kebijaksanaan Tun Perak dalam mentadbir mempertahankan kerajaan, membuat keputusan telah mendapat kepercayaan Sultan. Walaupun jadi Sultan ni sangat percaya kat dia lah, walaupun anak kena bunuh ni. Ialah benda ni peristiwa yang tak disengaja. Jadi mungkin kita lalu situ, kita pun kadang mungkin geram dan sebagainya. Dulu senang je ambil pisau, ambil keris itu, bunuh. Tergamam lah orang masa tu katnya. Ini ceritanya. Maksudnya dia walaupun begitu dia macam kisah hantuah jugalah. Walaupun dia telah dibuang oleh Sultan, tapi dia tetap taat setia kepada Sultan. Okey, ini saja untuk hari ini. Jadi tugas hari ni mudah je lah. Buatkan pertemindak. Buat pertemindak, ambil untuk ni kebijaksanaan Sultan Tun Perak ni sikit sangat. Jadi tulis dalam buku ni lah. Jangan buat detail sangat. Buat yang simple, yang menarik. Buat yang cantik. Jangan cincai. Baik, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi insyaAllah minggu depan untuk tajuk yang terakhir kita. Tajuk yang terakhir kita apa dia di sini? Kita tengok apa tajuk yang terakhir adalah Hang Tuah. Cerita pasal Hang Tuah ini unit terakhir lah. Itu saja. Sehingga berjumpa lagi.